Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu kembali dalam siri ketiga dalam sirah 25 Rasul ini. Nabi Nuh merupakan Nabi yang paling panjang umurnya. Di dalam surah Taha ayat 14 ada menceritakan bahawa baginda berdakwah selama 950 tahun dalam ayatnya yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami mengutuskan Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal dia antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya kerana mereka telah kembali menyembah berhala. Kaum Nabi Nuh telah menyembah berhala 5 orang soleh, iaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq dan Nas. Pada awal pembinaan berhala itu, mereka tidak menyembahnya sehinggalah pengikut orang soleh tadi meninggal dunia dan berganti dengan generasi baru. Bukan itu sahaja yang mereka lakukan, malah yang berkuasa menindas kaum yang lemah. Yang kaya tidak memperdulikan yang miskin. Nilai-nilai rohani yang telah diajar oleh Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam tidak lagi menjadi amalan. Mereka juga suka bermusuh-musuhan sesama sendiri. Tetapi hanya segelintir sahaja yang mahu beriman. Yang lain masih terus berdegil dan menghina Nabi Nuh serta para pengikutnya. Peristiwa ini ada diceritakan dalam surah Hud ayat 25. "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan." Tetapi orang kafir menjawab dengan angkuh dalam surah Hud ayat 26, iaitu, "Kami dan pengikut-pengikutmu hanyalah orang-orang yang seperti kami, dan pengikut-pengikutmu hanyalah orang-orang yang hina dina. Dan kami tidak melihat engkau memiliki kelebihan apapun ke atas kami. Bahkan kami yakin engkau pendusta." Lantas baginda berdoa kepada Allah. Doa baginda dalam surah Asy-Syura ayat 17 hingga 20. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka ambillah suatu keputusan antara aku dan mereka dan selamatkanlah aku beserta orang-orang mukminin yang menyertaiku." Allah Al-Mujib, Allah Maha Memakbulkan. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membina sebuah kapal di atas gunung dan jangan berbicara dengan kaum yang mengejeknya. Sebelum Nabi Nuh membina kapal, Allah telah memerintahkan baginda menanam sebatang pokok dan menunggu sehingga 100 tahun. 100 tahun kemudian, baginda dan pengikutnya menebang dan membina sebuah kapal. Nabi Nuh alaihi salam bersama pengikutnya yang setia membina sebuah kapal jauh dari gangguan orang-orang kafir yang jahat dan keras kepala itu. Namun, mereka berjaya juga menjejaki Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya yang sedang membina kapal. Mereka mengejek Nabi Nuh alaihi salam dengan berkata, "Hei Nuh, kamu nak jadi tukang kayu pula? Kamu ni sudah gila agaknya membina kapal di darat." Bodohnya. Tetapi Nabi Nuh menjawab dengan tenang, "Kalau kamu mengejek aku terus-menerus, aku juga akan berbuat hal yang serupa sebagaimana kamu mengejekku. Kamu akan tahu siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siksaan yang kekal." Kapal yang dibina sangat besar dan terdiri daripada 3 tingkat. Bahagian bawah ditempatkan segala jenis binatang secara berpasang-pasangan.
Apabila Nabi Nuh dan pengikutnya telah berada di dalam kapal untuk berlayar, baginda serta pengikutnya diperintahkan untuk berzikir memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memerintahkan langit membuka pintu-pintunya dengan menurunkan hujan yang sungguh lebat. Bumi pula mengeluarkan air yang banyak sehingga terjadinya taufan dan gelombang yang menggunung tinggi. Banjir dan taufan itu melanda semua permukaan bumi tanpa terkecuali. Kawan-kawan sekalian, Nabi Nuh melihat orang-orang kafir lelaki dan perempuan, tua dan muda dihanyutkan oleh air. Jeritan meminta tolong terdengar di mana-mana sahaja. Walaupun Nabi Nuh dan pengikutnya yang setia itu selamat di atas kapal, salah seorang putera baginda iaitu Yam masih lagi kafir. Oleh sebab kasih sayangnya kepada puteranya itu, baginda berteriak kepada Yam supaya segera naik ke atas kapal kerana pada hari itu tidak ada yang terselamat kecuali yang dikasihi oleh Allah sahaja. Tetapi Yam sangat degil dan berkata, Aku akan mencari pelindungan di gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Walaupun Yam berjaya naik ke puncak gunung, dia tetap tenggelam dan mati lemas kerana puncak gunung itu juga ditenggelami air. Putera-putera baginda yang lain iaitu Sai, Ham dan Yafits terselamat dari bencana itu kerana mereka mengikut seruan ayahanda mereka. Melihat anaknya tenggelam bersama-sama dengan kaum yang kafir, Nabi Nuh alaihi salam berdoa supaya menyelamatkan anaknya itu. Doanya ialah, Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku akan menyelamatkan keluargaku bersama-sama denganku? Tetapi dia termasuk golongan mereka yang tenggelam. Kemudian Allah menjawab, Dia bukan termasuk keluargamu. Dia tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang aku janjikan untuk memperoleh keselamatan. apabila Allah telah memusnahkan semua manusia-manusia musyrik, maka Allah bertitah kepada bumi supaya menelan kembali airnya. Begitu juga dengan langit. Allah perintahkan supaya berhenti menurunkan hujan. Firman Allah, Hai bumi, telanlah kembali airmu. dan dikatakan kepada langit, Hentikanlah curahan airmu. Urusan telah selesai. dikatakan pula, Hancurlah orang-orang yang zalim itu. setelah setahun berlalu, Nabi Nuh dan para pengikutnya berlayar. Berlabuhlah kapal tersebut di puncak sebuah bukit yang bernama Bukit Judi. Baginda mengutuskan seekor burung merpati untuk meninjau keadaan di luar kapal. Burung itu pulang kepada Nabi Nuh dengan membawa selembar daun zaitun. Maka tahulah baginda air telah surut. Masuk pada tahun kedua, baginda membuka penutup kapal. Lalu jelas kelihatan permukaan bumi. Kemudian Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Nuh, turunlah kamu dengan membawa keselamatan dari kami dan keberkatan bagimu dan orang-orang, yakni umat yang akan kami beri kesenangan hidup. Kemudian mereka akan kami seksa dengan seksaan yang pedih. Kawan-kawan sekalian, berdasarkan sirah Nabi Nuh tadi, kita dapat mempelajari beberapa perkara penting seperti berikut. Iman tidak dapat diwarisi. Walaupun Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi dan rasul ulul azmi, anaknya Yam masih seorang kafir. Bahawasanya hubungan antara manusia terjalin kerana persamaan kepercayaan, akidah dan pendirian. Ia adalah lebih erat daripada ikatan darah. Walaupun Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah supaya menyelamatkan anaknya yang kafir itu,
Allah tidak menerima doanya kerana anaknya tergolong dalam golongan yang ingkar pada perintah